Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi masya'allah la yasukul khairullah. Bismillahi masya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masya'allah ma kana bikum min ni'amatin faminallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifada wal istifadata wa hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'i mardatillahi wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini dapat sekali lagi kita bersama-sama berkumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bersama-sama mengkaji hadis dan juga untuk kita mendekatkan diri kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada majlis ilmu seperti ini, apatah lagi membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga dapat menggembirakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira tatkala umatnya itu mencintai kepada ilmu-ilmu yang telah diwariskan kepada sahabatnya dan juga para tabi'in dan juga tabi'in, kemudian kepada ulama salaf sehinggalah kepada kita semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira, tuan-tuan. Nabi SAW sangat bergembira apabila umat dia itu mempelajari hadis Nabi SAW. Oleh kerana itu kita masuk pada bulan Rabiul Awal ni ataupun bulan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Nabi SAW, maka kita kena bergembira. Bahawasanya kelahiran Rasulullah SAW itu asbab daripada hidayah seluruh umat. Daripada umat sejagat seluruhnya disebabkan lahirnya Rasulullah SAW. Jadi apabila kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena ada gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Dan juga kita bergembira, cara kita bergembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mempelajari ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang akan gembirakan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu meninggalkan kita warisan ilmu. Itulah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggalkan harta. Nabi SAW tak tinggalkan akan daripada tanah-tanah, tetapi Nabi SAW tinggalkan ilmu-ilmu je daripada hadis untuk kita jadikan pedoman, pegangan. Yang kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain in amsaktuhuma lan tadillu abada. Aku tinggalkan kamu dua perkara ini, kata Nabi SAW, kalau kamu berpegang kepada dua perkara ini, kata Nabi SAW, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kata Nabi SAW, kitabullah, iaitu Al-Quran. Maka Al-Quran, apakah kita baca Al-Quran? Adakah kita ikut Al-Quran? Ataupun kita amalkan Al-Quran? Maka Nabi SAW tinggalkan kita Al-Quran. Itulah warisan Rasulullah SAW. Yang kedua adalah hadis Nabi SAW. Apakah kita baca hadis Nabi SAW? Sedangkan kebanyakan orang hari ini boleh baca Facebook. Kebanyakan orang hari ini boleh baca daripada pelbagai bacaan, daripada novel. Tetapi apakah dia sudah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hari ini orang boleh baca segala cerita-cerita, surat khabar setiap tahun, umurnya sampailah menjangkaui 60 tahun. Akan tetapi pernahkah dia sudah menghabiskan bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tanya kepada diri kita, pada bulan Rabiul Awal ni betul ke kita ni bergembira dengan kelahiran Rasulullah? Bergembira dengan kelahiran Rasulullah SAW bukan sekadar kita mengucapkan dengan kata-kata, tapi mesti kita sebut dengan perbuatan kita. Sebut dan juga mesti dengan perbuatan kita. Itulah benar-benar kita ni cinta kepada Nabi SAW. Macam mana perbuatan kita? Maka kita baca hadis, maka kita amalkan. Itulah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita bacakan satu hadis pun
nescaya mereka mengatakan, adakah ini hadis? Ini menandakan kebanyakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, bulan Rabiul Awal ni bulan Maulidur Rasul, kita nak tambahkan cinta kita kepada Nabi SAW dan dicintai oleh Nabi SAW adalah dengan kita menimba ilmu yang Rasulullah SAW telah wariskan kepada kita. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah taala mudah-mudahan kita istiqamah dalam majlis ilmu ni membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita akan masuk hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini menceritakan tentang al-munjiyatu minan nari, iaitu perkara-perkara yang menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW nak sampaikan kepada kita, nak ajar kepada kita apakah cara-cara yang boleh menyelamatkan kita ni daripada api neraka. Api neraka ni bahaya, sangat bahaya. Sehingga dalam hadis Nabi SAW sebut, api neraka ni apabila dicipta oleh Allah Ta'ala selama 70,000 tahun panasnya. 70,000 tahun. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW sebut bahawasanya api neraka itu kepanasannya itu 70 lipat kali ganda lebih daripada api dunia. Itu kata Nabi SAW. Dan apabila Allah Ta'ala menciptakan api neraka ni selama 70,000 tahun dihidupkan, maka neraka ini mengadu kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW mengadu kepada Allah kerana apa? Kerana terlalu panasnya yang amat sehingga neraka tak sanggup dengan kepanasan pada dirinya sendiri. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika itu menjadikan neraka itu terbahagi kepada dua. Iaitu neraka yang diperbuat daripada api dan juga neraka yang diperbuat daripada sejuk. Itulah dipanggil zamharirah, neraka yang sejuk. Jadi nak katakan neraka sendiri pun mengadu kepanasannya, bagaimanakah orang-orang yang masuk ke dalamnya sudah pasti hancur. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, apabila orang itu diumban dalam api neraka, tuan-tuan dan perempuan, tak sampai saja pada api, maka seluruh badannya, daging-dagingnya hancur sebelum masuk lagi dalam api neraka. Itulah api neraka. Jadi apakah cara untuk kita selamat? Tak lain tak bukan ikuti Nabi SAW. Kerana Nabi SAW sudah menghabiskan waktu dan umurnya hanya memikirkan umat, macam mana umat ni tak masuk dalam api neraka. Itulah kehidupan Rasulullah SAW. Tapi kita ni tuan-tuan dan perempuan tak fikir diri kita. Kita ni sedap saja melakukan dosa. Kita ni sering kali melakukan mukhalafah daripada sesuatu yang bersalahan dengan syariat, yang Nabi SAW larang. Kita sering lakukan hal tersebut. Tapi Nabi SAW ni sentiasa fikir pasal umatnya. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ceritakan ketika mana dia masuk dalam rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, rumahnya tiba-tiba terpadam. Bila terpadam, dia nak cari benang dan juga daripada jarum untuk menjahit semula tu tak jumpa. Sebab gelap, pelitanya terpadam. Maka ketika itu Rasulullah SAW masuk dalam bilik Aisyah. Ketika itu bersinarlah daripada rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma ahlal wajhak, ma adwa'al wajhak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguh bercahaya wajahmu ya Rasulullah. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha jumpa balik benang dan juga jarum yang jatuh di bawah tersebut. Nak katakan cahaya Rasulullah SAW seperti itu tuan-tuan dan perempuan. Sebab itu Aisyah radhiyallahu ta'ala ni takjub, dia katakan kepada Rasulullah SAW itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, nak tak aku doakan kepada engkau dengan satu doa? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, nak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW doa, Allahumma ghafir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara. Ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah yang terdahulu dan juga dosa yang akan datang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha apabila dengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini, maka dia terus lompat dan bergembira. Akhirnya jatuh di hadapan Rasulullah SAW kerana terlalu gembira dengan doa itu. Maka kata Nabi SAW, asururti ya Aisyah, kau gembira ke doa ni? Kau suka ke doa ini? Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, bagaimana aku tidak bergembira ya Rasulullah? Kerana doa engkau ni sangat mustajab ya Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, hadza la du'ai li kulli ummatin fi kulli lailatin. Kata Nabi SAW, ini adalah doa aku bagi umatku pada setiap malam. Allah
Nabi SAW tu setiap hari doa, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhir. Ya Allah, ampunkan dosa umat aku ni yang terdahulu dan juga yang akan datang. Itulah Rasulullah. Rasulullah SAW tahu tuan-tuan dan perempuan, umatnya ni tak banyak yang soleh, tak banyak yang taat pada Allah, banyak yang bermaksiat. Akan tapi Nabi SAW sentiasa berharap pada Allah dan meminta ampun pada Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan perempuan, kita kena cinta Nabi SAW. Nabi SAW ni dah banyak jasa dia. Bahkan kita kena cinta Nabi SAW itu melebihi daripada jiwa raga kita sendiri, harta, kekayaan kita. Bahkan kepada ibu kita sendiri pun dan juga ayah kita, Rasulullah SAW lebih diutamakan. Lebih sepatutnya kita utamakan. Kata Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kata Nabi SAW, seorang itu tidak akan sempurna keimanannya kepada Allah Ta'ala kecuali apabila dia cinta kepada aku melebihi daripada anaknya sendiri dan juga ibu bapanya sendiri dan seluruh umat sejagat, seluruh umat manusia. Nak kata Nabi SAW kata, kalau nak dapat kesempurnaan cinta kepada Allah dan juga kesempurnaan iman, kena cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi persoalannya, kita benarkan cinta kepada Nabi? Sebab itu dalam hadis ni menceritakan tentang Nabi SAW nak ajar kepada kita macam mana kita boleh terselamat daripada api neraka. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke-29. Kita dah sebut sebelum ni terjemah tentang sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita dah bacakan biodatanya dan kita tidak sebutlah. Sebelum ni hadis-hadis ada yang telah disebutkan. Qala, telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah. Jadi Muaz ni bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhulunil jannah. Ya Rasulullah, khabarkanlah kepada aku tentang satu amalan. Tentang satu amalan yadkhuluni jannah, yang memasukkan aku ni ke dalam syurga. Artinya dia kata kepada Rasulullah, Rasulullah, berikan aku satu amalan yang menjadi penyebab aku ni masuk ke dalam syurga. Jadikan aku ni, berikan aku satu amalan yang boleh membuatkan aku ni masuk ke dalam syurga. Maksudnya sahabat ni kata, ya Rasulullah, berikan aku amalan yang boleh menjadikan satu sebab rahmat Allah Ta'ala. Satu sebab rahmat Allah Ta'ala, yang dengan rahmat Allah Ta'ala dan juga kelebihan Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah Ta'ala itu memasukkan aku ke dalam syurga. Jadi itu yang dikatakan oleh sahabat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yub'idni minan nar, dan ya Rasulullah, ajarkan kepada aku, beritahu kepada aku, apakah amalan yang mana menjauhkan juga aku daripada api neraka, yang menjauhkan aku daripada api neraka. Maka sahabat ni Muaz bin Jabal diberitahu Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak dua amalan. Yang pertama, amalan yang boleh membuat aku ni dapat rahmat Allah, masuk dalam syurga. Yang kedua, amalan yang menghindarikan aku ni daripada api neraka. Menghindarikan aku ni daripada api neraka. Maka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bila bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan aku ni dapat rahmat masuk dalam syurga Allah Ta'ala ni? Maka sahabat ni dah faham bahawasanya tak ada seorang pun bakal masuk ke dalam syurga kecuali dengan rahmat Allah. Jadi sebab tu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan adanya rahmat Allah Ta'ala, kelebihan daripada Allah Ta'ala, yang memasukkan aku dalam syurga dan juga menjauhkan aku dalam api neraka. Sahabat ni dah tahu. Sebab apa? Nabi SAW pernah sebut bahawasanya dalam satu hadis, kata Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, la yadkhulu ahadukum al-jannah bi'amalihi. Seorang itu tidak akan pernah masuk ke dalam syurga. Dia akan masuk ke dalam syurga dengan amalannya sendiri. Maka sahabat-sahabat beritahu kepada Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, engkau pun tak masuk syurga dengan amalan engkau ya Rasulullah. Sahabat ni tanya, sebab Nabi SAW tu paling banyak ibadahnya.
Nabi SAW itu yang paling arif tentang Allah, yang paling alim tentang Allah. Maka sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kau pun tak masuk dengan dalam syurga itu dengan amalan kau? Artinya dengan amalan, dengan ilmu kau dan juga amalan kau ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, wala ana, aku pun tak masuk di dalam syurga itu illa ayataghamani Allahu birahmati. Kecuali Allah Ta'ala itu telah mentenggelamkan aku di dalam rahmat. Artinya Allah Ta'ala itu memasukkan aku ke dalam rahmatnya, baru aku masuk dalam syurga. Maka sahabat ni tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh menyebabkan rahmat Allah Ta'ala itu masuk ke dalam syurga? Sahabat ni dah tahu. Sebab tak ada orang masuk dalam syurga itu kecuali dengan rahmat Allah. Nak katakan Nabi SAW pun beritahu, aku pun masuk dalam syurga ni bukan kerana daripada amalan aku, tetapi kecuali rahmat Allah. Sedangkan kalau kita tengok Nabi SAW ni tuan-tuan dan puan-puan, manusia yang paling alim. Allah Ta'ala sebut, wa anzala alaikal kitab wal hikmah. Wa 'allamaka man lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan, dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad akan kitab dan juga hikmah. Allah Ta'ala berikan kitab, artinya ilmu yang berlambak sungguh. Allah Ta'ala berikan kitab, maknanya Allah Ta'ala himpunkan segala apa syariat-syariat Nabi terdahulu tu, Rasulullah SAW telah mengetahuinya. Tu maksudnya kitab. Dan juga telah berikan engkau hikmah, kebijaksanaan yang sangat dahsyat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan wahai Muhammad, aku telah mengajar kepada engkau dengan ilmu yang sebelum ni kau tak tahu. Ada juga ulama tafsir dengan ilmu yang mana-mana makhluk tak tahu. Sebab apa? Rasulullah SAW ni paling alim. Dan Allah telah memberikan kepada engkau akan kelebihan yang sangat besar, wahai Muhammad. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, nak katakan Nabi SAW ni manusia yang paling alim. Tak ada orang boleh challenge Rasulullah SAW paling alim. Rasulullah SAW juga paling banyak ibadah. Rasulullah SAW sebut bahawasanya, ana inna atqakum wa a'rafukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa dan orang yang paling alim tentang Allah, artinya orang yang paling makrifat, yang hakikat kepada Allah Ta'ala, hi ana, adalah aku. Tak ada orang boleh challenge Rasulullah. Kata Rasulullah, paling warak aku, paling abid aku, yang paling buat ibadah aku, dan juga paling alim aku. Kata Nabi SAW, tak ada orang boleh challenge. Kenapa tidak? Rasulullah SAW tengok, pergi ke Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala pertemukan benda-benda yang gaib, yang mana Nabi-Nabi terdahulu, sejak daripada zaman Nabi Adam, itu pun tak pernah untuk mengenal akan langit-langit Allah Ta'ala ni, kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga tak ada mana-mana makhluk itu yang sampai kepada Sidratul Muntaha. Sehingga Malaikat Jibril AS pun tak pernah sampai ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi SAW, wahai Jibril, marilah ikut aku sekali. Kata Malaikat Jibril, ya Rasulullah, sampai di sini sahaja. Sekiranya kalau aku melangkah lagi ke hadapan ya Rasulullah, artinya aku naik lagi ya Rasulullah, siap aku terbakar ya Rasulullah. Itu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah, penghulu kepada malaikat yang alim sungguh tu, yang banyak memberi wahyu kepada para anbiya tu, sejak daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, alim sungguh, tapi tak mampu sampai. Nak kata Nabi SAW punya special ni. Tapi kata Nabi SAW, aku pun tak masuk syurga, bukan dengan amal aku, bukan dengan ilmu aku, bukan dengan warak aku, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi sebab tu sahabat ni tanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang boleh aku ni masuk ke dalam syurga ni, yang menyebabkan aku ni dapat rahmat Allah Ta'ala? Maka kata Nabi SAW, tengok, Nabi SAW jawab, laqad sa'alta an azimin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya, wahai Mu'az bin Jabal, engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat dahsyat. Kau telah bertanya tentang perkara yang sangat dahsyat, artinya amalan yang besar. Nak kata Nabi SAW, nak kata bahawasanya nak masuk dalam syurga ni dan juga nak jauh daripada api neraka ni perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat, yang dikatakan bahawasanya ramai orang yang tak mampu nak buat. Nak kata sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala tu tak semua yang Allah bagi. Berapa ramai orang yang solat, Allah Ta'ala cela dalam Al-Quran, wailul lil musallin, orang solat tu.
Berapa ramai orang-orang yang keluarkan zakat, orang-orang yang bersedekah, Allah Ta'ala tak terima nanti di hari kiamat. Nak katakan benda nak masuk syurga Allah Ta'ala ni bukan benda yang mudah. Benda yang susah. Sebab itu kata Nabi SAW, sesungguhnya inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya jual beli barangan Allah Ta'ala itu sangat-sangat mahal. Wa inna sil'atallahil jannah. Sesungguhnya daripada barangan jual Allah itu adalah syurganya Allah. Kata Nabi SAW, barangan Allah itu mahal. Dan sesungguhnya barangan yang mahal itu adalah syurga. Nak kata syurga ni bukan senang nak dapat. Maka Rasulullah SAW kata kepada sahabat, wahai Muaz bin Jabal, engkau telah bertanya dengan sesuatu perkara yang berat ni. Benda yang besar ni. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, para sahabat Nabi SAW itu sebenarnya mereka ni sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Nabi dan sangat-sangat berharap untuk supaya mereka itu masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Nak tunjukkan mereka itu, ya Rasulullah, apakah yang boleh selamatkan aku? Kalau kita lah tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita duduk dengan ulama, dengan ustaz, wahai ustaz, ajarkan saya ustaz, macam mana nak selamatkan saya nanti di akhirat? Pernah tak? 40 tahun umur kita, 50 tahun kita duduk dengan ulama, wahai ustaz, bantu saya supaya saya ni dekat dengan Allah, supaya saya ni jauh daripada maksiat dan jauh daripada api neraka Allah. Benar tak? Maka di sini ditunjukkan sahabat Nabi SAW itu orang yang sangat mementingkan akhirat, sangat penting dan cinta kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, laqad sa'alta an azim, wahai Muaz, kau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Apa maksud besar? Kata para ulama, ay muta'assir li su'abatihi ala nufus. Artinya sangat sukar. Kerana apa sukar? Kerana manusia itu kebanyakan ada hawa nafsu. Sebab apa sukar syurga ni nak peroleh? Kerana manusia itu kebanyakan kalah dengan hawa nafsu. Itu kata para ulama, muta'assirun li'su'ubati 'ala nufus wa 'adama wafaiha ghaliban bima yatlubu lahu. Dan kebanyakan orang tak boleh nak jaga nafsu dia, menyebabkan dia itu tak buat amalan ahli syurga dan tak dapat rahmat Allah Ta'ala dan juga mendekatkan dirinya kepada api neraka sebabkan mengikuti hawa nafsu. Nak katakan bukan senang. Nabi SAW nak kata nak masuk syurga ni bukan senang sebenarnya, kata Nabi SAW. Tapi Nabi SAW jawab. Kata Nabi SAW, wa innahu la yasiru ala man yasarahu Allah Ta'ala alaih. Akan tapi, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sesungguhnya bahawasanya dengan amalan, ada amalan, kata Nabi SAW, yang mana jadi mudah untuk seorang itu masuk ke dalam syurga, ala man yasarahu Allah, kecuali orang-orang, ke atas orang-orang yang Allah Ta'ala itu permudahkan kepada orang tersebut. Artinya ada amalan ataupun ada orang yang Allah Ta'ala yang mana permudahkan untuk dia masuk ke dalam syurga dan jauhkan dia daripada api neraka, maka semuanya kepada kehendak Allah Ta'ala. Dengan apa kata ulama? Dengan Allah permudahkan sahalahu ladaihi bitaufiqi, Allah Ta'ala permudahkan dengan sebab Allah bagi taufik kepada dia. Jadi ada orang yang memang kita tahu syurga tu nak dapat benda yang susah. Macam mana kita kata benda syurga tersebut nak dapat benda susah? Betul lah, kita tengok kehidupan kita hari ni. Kita boleh tahu ke kita ni confirm ahli syurga? Apa amalan yang menjamin kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, selama 40 tahun, 50 tahun yang menjamin kita dan kita boleh kata kita ni ahli syurga? Tak ada. Solat pun kadang-kadang kita buat tu terpaksa, rasa malas. Kadang-kadang kita solat pun ada berbau riak. Itu solat tu. Belum lagi sedekah, belum lagi puasa. Ini cerita tentang ibadah. Apatah lagi yang senang melakukan maksiat. Bolehkah kita kata kita ni senang masuk syurga? Susah. Sebab itu kata Nabi SAW, kau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Artinya sesuatu amalan yang sangat susah, yang tak ramai orang nak buat. Kata Nabi SAW, yang tak ramai orang betul-betul dapat sempurnakannya. Akan tetapi kata Nabi SAW, kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala mudahkan kepada mereka. Sebab tu kita ni, dalam hadis ni Nabi SAW nak ajar kepada kita, bahawasanya kita ni kena minta kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala beri taufik kepada kita.
Untuk Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Sebab tu Nabi SAW ajar, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafu wal ghina. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan hidayah dan juga ketakwaan, wat tuqa wal afaf, dan juga pemeliharaan daripadamu, wal ghina, dan juga artinya kekayaan. Maksudnya kekayaan di situ maksudnya akan pengharapan kepada Engkau. Maksudnya aku tak doa supaya kita ini sentiasa terikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena minta agar Allah Taala ni permudahkan kita ni nak buat amalan-amalan ahli syurga. Agar kita ni dapat rahmat Allah Taala dengan amalan tersebut masuk ke dalam syurga. Sebab tu kita kena setiap hari minta. Nabi SAW bangun pagi saja, Nabi SAW akan doa. Doa seperti yang disebutkan. Nabi SAW minta, Ya Allah, aku berpagi-pagi ni, Ya Allah, berikan kebaikan pada pagi hari ini. Apa yang ada pada pagi hari ini. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah. Doa Nabi SAW. Daripada kejahatan hari ini. Dan juga apa yang ada pada kejahatan pada hari ini. Doa Nabi SAW. Jadi sebab tu kita kena minta kepada Allah. Kita ni nak buat amalan yang mendapat rahmat Allah Ta'ala masuk dalam syurga, kena bantuan daripada bantuan Allah Ta'ala. Dari sini juga hadis ni mengajar kepada kita, setiap amalan-amalan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau Allah tak bantu, maka kita tak dapat buat amalan. Sebab tu kita datang pada malam ni kuliah. Kita malam ni yang saya mengajar ni tuan-tuan dan puan-puan, semua ni dengan rahmat Allah dan juga taufik kepada Allah. Bukan semata usaha kita. Kalau nak ikut usaha kita, kita tak pergi dah sini. Tetapi disebab rahmat Allah. Allah kasih rahmat Allah. Dan juga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita, maka kita hadir. Nampak tak? Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW ketika mana peperangan Khandaq tu, maka Nabi SAW bersenandung. Sambil Nabi SAW pegang pasir-pasir, tanah-tanah yang ada ketika peparitan Khandaq itu, maka kata Nabi SAW, Wallahi laulaka ya Allah, wahai Allah, kalau bukan kerana Engkau, wahai Allah, ma solaina wala sumna. Wahai Allah, kalau bukan kerana Engkau, artinya bukan dengan rahmatmu, kalau bukan dengan bantuanmu, dan juga kalau bukan dengan taufikmu, kami tak solat. Kami tak solat, wahai Allah. Dan juga kami ini tidak akan berpuasa. Artinya tak sampai Islam, tak sampai ketaatan kepadamu kecuali dengan bantuanmu. Nampak tak? Jadi dalam hadis ini juga mengajar kepada kita, nak buat benda baik, sebenarnya itu sebenarnya bantuan daripada Allah. Tak boleh kita tengok pada usaha kita, tetapi Allah Ta'ala yang bantu kita, Allah Ta'ala yang memberikan izin kepada kita, maka kita pun dipermudahkan. Nampak tak? Sebab itu Nabi SAW sebut, ma yurdillahi bihi khairan fayufaqqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala berkehendak baginya kebaikan, maka Allah Ta'ala itu akan fahamkan dia agama. Allah Ta'ala akan gerakkan dia untuk faham agama, ilmu agama, untuk dia buat baik. Itulah Allah Ta'ala nak berikan kepada kita. Jadi itu yang dikatakan. Maka kata Nabi SAW, wa innahu layasirun ala man yasarahu Allah Ta'ala alaih. Akan tetapi ada amalan yang dipermudahkan kepada orang-orang yang mana Allah Ta'ala berkehendak untuk baginya mudah. Dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala bantu kepadanya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya nak menyelamatkan kita ni daripada api neraka dan nak masuk ke dalam syurga, kata Nabi SAW, ta'budullah adalah kamu menyembah Allah. Maksudnya menyembah Allah Ta'ala itu kamu bertauhidkan Allah Ta'ala. Kamu bertauhid kepada Allah dan kamu menjadi hamba-Nya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ni ada dua makna. Yang pertama iaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itu disebut setelah itu la tusyriku bihi syai'. Dan jangan kamu mensyirik kepada Allah, sembahlah Allah dan janganlah kamu syirik kepada Allah. Hadis ni bermakna kepada dua makna yang dua syarah kata para ulama. Yang pertama iaitu tauhid kepada Allah. Itulah kunci. Nak masuk dalam syurga, kalau tak ada tauhid, Allah Ta'ala tak akan terima. Buatlah baik macam mana pun, ataupun amalan sebanyak mana pun, kalau tidak ada kalimah la ilaha illallah, tidak ada tauhid, seorang itu tidak akan diterima Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yaqbalu minhu.
Fala yaqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata Allah, barang siapa yang ingin selain daripada Islam, agama selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala tak akan terima sedikit. Buatlah baik macam mana, sedekah sebanyak mana pun, walaupun 1000 tahun sekalipun, kalau seorang itu buat baik tapi tak ada iman dan syirik kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak akan terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan orang tersebut nanti di akhirat akan jadi orang-orang yang rugi. Nampak tak? Jadi itu yang pertama yang dimaksud pada hadis yang pertama, iaitu tidak boleh mensyirik. Artinya i'tiqad kita Allah tu Tuhan kita. La ma'buda bihaqqin fi wujud illallah. Iaitu tidak ada yang layak disembah, yang wujud, kecuali Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, maksud daripada ta'budullah la tusyrik bihi syai'a, artinya nak masuk dalam syurga, kamu itu kena beribadah kepada Allah dan jangan kamu mensyirikkan kepada Allah tak kala kamu beribadah. Yang macam mana? Iaitu memasukkan amalan-amalan kamu itu berbaur riya. Ini yang ulama katakan maksud syarah hadis ni yang kedua. Yang pertama, tauhid kepada Allah. Yang kedua ni artinya kamu beribadah kepada Allah, nak masuk syurga, kamu kena ada ikhlas. Tidak boleh riya. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِهِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surah Kahfi. Allah kata, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala, artinya di dalam syurga, nak masuk dalam syurga, nampak tak? Maka hendaklah dia beramal soleh. Nak masuk syurga kena amal soleh. Nampak tak? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Beramallah kamu akan amalan yang soleh, yang baik. Wala yusyrik bi ibadati. Jangan kamu menyekutukan dengan amalan tersebut pada hamba-hambanya dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Maknanya, kamu solat mesti ikhlas. Kamu berpuasa mesti ikhlas. Barulah masuk ke dalam syurga. Itu kata Nabi SAW. Yang pertama, mesti tauhid pada Allah. Yang kedua pula, mesti ikhlas. Sebab itu dikatakan Imam Al-Jurdani Ad-Dumyati, Waqila inna lil ibadati salasu darajatin. Dan dikatakan sesungguhnya bagi orang-orang yang beribadah itu mempunyai 3 darajat. Mempunyai 3 darajat. Artinya dalam ibadah ni ada 3 darajat. Dan 3 darajat ni semua baik. Orang ibadah baiklah. Mana ada orang ibadah tak baik? Kecuali orang yang riak lah. Yang pertama, ayatiya biha tama'an fi thawabi wa haraba min al-iqab. Yang pertama, orang itu beribadah. Ini martabat yang paling rendah. Orang itu beribadah oleh kerana tamaknya ia dengan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran dan nak larikan dirinya daripada azab. Artinya tak nak masuk dalam api neraka. Sebab apa dia ibadah? Sebab saya nak masuk syurga. Sebab apa saya ibadah? Sebab saya nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Dan saya nak larikan diri saya daripada api neraka. Ini ahli ibadah yang dikatakan paling low class sekali. Bagus tak? Baguslah. Tak ada masalah. Nampak tak? Sebab itu Nabi SAW kata, Iza sa'altallaha fas'alil jannal firdausil a'la. Kata Nabi SAW, apabila kamu mohon kepada Allah, doa kepada Allah, mintalah. Maksudnya apabila kamu minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka mintalah pada Allah tu syurga firdaus al-a'la. Minta kepada Allah syurga firdaus al-a'la. Maka tak salah. Kalau orang itu dia beramal soleh, nak dapat syurga, tak ada masalah. Mungkin kita pernah dengar kan, ada setengah golongan-golongan yang baru nak berjinak-jinak dengan sufi. Contohnya nak berjinak-jinak sufi ni baru belajar. Sufi tak salah. Tapi orang yang baru nak belajar ni kadang-kadang, dia tak sampai level tu. Tapi kadang-kadang dia kata kita kena buat, jangan berharap pada syurga. Dia tengok orang berharap pada syurga, orang tu tak ikhlas lagi. Salah tu. Tu salah. Kalau kita tengok Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad ni ahli sufi tu, tuan-tuan. Disebut dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasaya Imaniyah tu, disebut bahawasanya boleh kamu itu beramal dan berharap kepada syurga Allah. Itu juga merupakan jalan daripada jalan Rasulullah. Sebab apa? Nabi SAW kata, minta kepada Allah. Bila kamu minta Allah, minta syurga. Syirikkan Nabi SAW. Boleh kalahkan Nabi. Tuan-tuan dan perempuan, kalau orang kata macam tu, tuan-tuan dan perempuan, ketahui orang tersebut belum sufi yang hakiki. Belum. Artinya orang yang masih belum lagi belajar betul-betul. Nampak tak? Sebab tu bila mengaji kitab-kitab tasawuf yang lain,
Ulama-ulama besar kata, boleh. Kalau orang beramal oleh kerana dia nak mendapat pahala syurga dan nak jauhkan dia daripada api neraka, itu juga digelarkan sebagai ibadah yang baik. Cuma dia darjat ibadah yang paling low class. Low class ni maksudnya diterima oleh Allah tetapi paling low lah, yang paling rendah sekali. Nampak tak? Jadi jangan kita salahkan orang. Nampak? Ada setengah orang. Sebab apa kadang-kadang? Dia ni tak belajar kitab-kitab kecil tapi dia banyak pergi dengar-dengar. Belajar-belajar. Tak salah. Dengar-dengar dan belajar-belajar. Tapi biarlah kita itu berjalan itu secara berperingkat dengan level kita. Ada orang kadang-kadang belajar terus tinggi tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Tapi benda yang bawah-bawah ni masih rapuh. Nampak tak? Yang bawah-bawah tu dia tak belajar, tak kukuhkan, dia terus ke tinggi terus. Nampak? Akhirnya dia mempersalahkan orang yang kalau berharap pada syurga maka salah. Sebab apa? Dia dengar daripada kalam ulama yang sufi, contohnya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ada satu kalam dia, kalau orang awam faham maka boleh sesat terus. Apa kalamnya? Dia kata apa? Kalaulah aku ni diberikan izin oleh Allah untuk membakar syurga, nescaya aku bakar. Supaya orang tidak beramal oleh kerana dapatkan syurga. Macam mana kita nak faham ayat ni? Ada setengah orang kadang-kadang dia faham ni, maknanya memang tak boleh kita berharap kepada syurga. Siapa yang berharap kepada syurga, orang tersebut bukan orang yang ikhlas. Salah tu. Nampak tak? Salah tu. Nabi SAW tak gariskan seperti itu. Sebab tu kita ni belajar ilmu tasawuf, ulama dah susun kaedah-kaedah. Dan sebaik-baik kitab untuk kita belajar tu Imam Ghazali punya kitab. Di antaranya Ihya Ulumuddin. Untuk kita jalan rohani kita ni, biar berjalan dengan kitab-kitab yang muktabar. Kitab-kitab yang besar-besar seumpamanya Imam Nawawi boleh, tapi bukan level kita lagi. Bukan level kita. Kitab-kitab tersebut tidak salah tuan-tuan dan puan. Ulama-ulama banyak yang mengiktiraf. Al-Imam Ibn Arabi, Imam Shibli dan sebagainya, ulama-ulama ahli sufi, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam dan sebagainya, boleh. Tapi belum level lagi. Kita belum sampai nak faham dengan kefahaman akal kita yang tipis, dengan amalan kita yang masih sikit, dengan mujahadah kita yang masih buat kadang-kadang tinggal. Maka kita belum sampai level tu. Maka kata ulama, bukanlah Rabi'atul Adawiyah tu nak bakar syurga tu disebabkan orang yang kalau berharap kepada syurga, orang tersebut tidak digelar sebagai ikhlas. Tidak. Hanya saja kadang-kadang orang yang beramal itu terkadang lupa larinya. Maksudnya, lupa tujuannya untuk beribadah yang sepatutnya dia beradab dengan Allah. Itu sepatutnya. Bila dia ibadah, bila dia salat, bila dia puasa, yang paling penting sekali adab dia dengan Allah. Sebab apa aku salat? Sebab aku ni hamba. Dia nak peringat gitu saja. Sebab aku ni hamba Allah Ta'ala. Sebab aku ni nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saling kalau kamu berharap kepada syurga, tak mengapa. Itu yang disebutkan Rabi'atul Adawiyah. Ulama syarahkan seperti itu. Tapi kalau ada orang yang kadang-kadang baru nak merangkak-rangkak masuk dalam sufi, kadang-kadang dia salah faham. Maka orang-orang yang mengharap syurga, tak ada standard lah, dia kata. Tak boleh macam tu. Ini ulama sebutkan. Jadi orang ahli ibadah tu, yang pertama, orang yang beribadah kerana tamak kepada pahala dan juga nak melarikan dirinya daripada azab. Boleh, tak ada masalah. Itu juga sebagai ahli ibadah. Yang kedua, dia naik peringkat tinggi sedikit. Ayatiya biha liyatasharraf bi'ibadatil khaliqihi wa yataladdud bi ta'atihi. Iaitu seorang itu melakukan ibadah oleh kerana dia nak memuliakan Tuhannya dengan apabila dia beribadah. Artinya dia tu rasa ingin mengindahkan ibadah tersebut oleh kerana nak menggembirakan Allah. Maksudnya nak menggembirakan Allah Ta'ala tu menjadikan Allah Ta'ala redha kepada dia. Ini golongan yang tinggi sedikit. Wa yatalatu bi ta'atihi, dan orang tersebut serta dia itu rasa lazat dalam ibadah. Ini peringkat yang tinggi sikit. Dan ini kebanyakan peringkat orang yang pada makam ubudiyah. Yang pertama tadi ahlul ibadah. Yang pertama tadi saya sebutkan peringkat dipanggil ahlul ibadah. Yang kedua dipanggil orang yang sampai pada makam ubudiyah. Artinya dia beribadah oleh kerana apa? Sebab saya hanya hamba. Oleh kerana apa? Oleh kerana saya nak dapatkan keredaan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala redha. Itu saja keinginan dia. Dan dia sangat seronok dalam ibadah ini.
Golongan yang kedua. Yang ketiga, ayatiya biha haya minallah wa imtithali amrihi wa ta'diyati li syukrihi wa yara nafsahu muqassiran wa yakunu qalbahu ma'a dhalika khaifan wa hadi'a 'ala al-maratib. Yang ketiga, orang yang beribadah iaitu oleh kerana dia malu dengan Allah. Dan dia melakukan oleh kerana perintah Allah Ta'ala kepadanya untuk dia mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi dia beribadah tu sebab dia kerana nak bersyukur kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala tengok Nabi SAW solat malam sampai bengkak kaki. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau kan Allah Taala sudah mengatakan telah diampunkan dosamu yang telah terlalu dan juga apa yang akan datang." Kata Rasulullah SAW, "Afala akuna abdan syakurah?" Tak boleh ke aku ni ibadah sebab aku ni nak menyatakan syukur kepada Tuhanku? Jadi itu kata Nabi SAW. Ini peringkat Nabi SAW. Wa yara nafsahu muqassiran, tapi dalam keadaan dia itu beribadah, dia nampak dirinya itu banyak kurang. Masih lagi tak cukup. Wa yakun qalbuhu ma'a dzalika khaifan, dan hatinya itu penuh apabila ibadah penuh takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wa hadza a'lal maratib, martabat yang paling tinggi. Ini juga digelarkan oleh ulama sufi, iaitu martabat dipanggil martabat ubudah. Apa maksudnya martabat ubudah ni? Iaitu dengan beberapa tujuan. Yang pertama, lillahi ta'ala. Dia amalkan tu hanya kerana Allah. Kemudian dalam fillahi ta'ala, iaitu sentiasa amalan dia itu fillah, pada jalan Allah. Jalannya itu pada jalan Allah. Amalnya pada jalan Allah. Kemudian minallahi ta'ala, yang sentiasa kembali kepada Allah. Maknanya, dia bila beramal, dia tahu amalan tersebut sebenarnya Allah Ta'ala yang menggerakkan. Allah Ta'ala yang memberikan karunia kepadanya. Ini orang pangkat ubudah ataupun maqam ubudah. Kemudian, alallahi ta'ala, orang yang mana hanya beribadah itu bertawakal kepada Allah. Hanya bertawakal dan berharap Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan-golongan yang disebutkan maqam ubudah. Yang ibadahnya hanya pada wajah Allah. Seumpama siapa? Contohnya dikatakan Al-Imam Ibn Sirin. Ketika mana beliau mengatakan, kalaulah diberikan syurga dan juga solat 2 rakaat kepada aku, nescaya aku akan pilih solat 2 rakaat. Bukan kalam dia di sini, dia tak nak masuk syurga. Ada setengah orang salah faham daripada kalam Ibn Sirin. Dia kata Imam Ibn Sirin ni sesat. Salah tu. Kalau kita terjemahkan, maksudnya dia tak nak kepada syurga, tak nak masuk syurga, salah. Tapi yang dia fikirkan, maksudnya yang dia inginkan, solat 2 rakaat itu oleh kerana apa? Imam Ibn Sirin menjawab, oleh kerana syurga itu adalah nikmat kepadaku. Adapun solat 2 rakaat itu adalah perintah Tuhanku kepada aku yang merupakan seorang hamba kepada Tuhannya. Itu Imam Ibn Sirin. Jadi dipilih 2 rakaat. Nak katakan bukan tak nak masuk syurga. Nampak tak? Nak katakan dia lebih utamakan lagi wajah Allah. Lebih utamakan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tingkatan darjat-darjat ibadah arifin, para awliya, para sahabat Nabi, dan juga Nabi SAW. Jadi yang pertama kata Nabi SAW, nak selamat, iaitu jangan syirik pada Allah. Ibadah ikhlas dan juga betul-betul i'tiqad kita yang benar. Akhir zaman ni banyak firqah-firqah yang sesat. Firqah Wahabiyah, Syiah, macam-macam lah akan keluar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umat aku itu, kata Nabi SAW, sataftarik ummati, akan berpecah umat aku itu 73 firqatan. Akan berpecah umat aku itu kepada 73 golongan. Kata Nabi SAW, 72 finnar, 72 golongan daripada umat aku itu masuk dalam api neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Siapa? Kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ala ashabi. Kata Nabi SAW, apa yang aku bawa akidah itu, dan juga para sahabat-sahabatku. Dalam satu riwayat, kata Nabi SAW, alaikum bisawadil a'zam. Kata Nabi SAW, hendaklah kamu ikut umat yang majoriti. Hari ini kita tengok umat majoriti di Malaysia bermazhab tak? Mazhab tuan-tuan nampak? Mazhab apa? Syafi'i. Alhamdulillah, majoriti. Dan kemudian akidahnya, ulama-ulama kita yang dahulu tu
Sultan Arifin, dan juga Syekh Abdul Aziz Al-Makhdumi. Itu yang datang pada bawa kepada para meswara tu yang masuk ke Islam. Ada juga kata para meswara tu tak masuk Islam kecuali anak dia, iaitu Sultan Muzaffar. Nampak tak? Yang Islamkan tu Syekh Abdul Aziz Al-Makhdumi daripada Mekah datang. Dia datang tuan-tuan perempuan, diislamkan raja dulu. Maka di kota Melaka tu, satu bukit tu, itu yang dulu tuan-tuan dan perempuan, satu bukit tu ada satu masjid, nama dia Masjidil Raya. Masjid Raya. Apa maksudnya raya? Besar. Sebab tu hari ni jalan raya kita panggil jalan raya, jalan besar. Highway jalan raya. Sebab jalan besar. Jadi ada masjid di situ. Siapa? Situlah dikatakan bahawa Syekh Abdul Aziz Al-Makhdumi itu diberikan oleh para meswara ataupun anaknya untuk mendirikan masjid dan mengajar masukkan Islam ramai-ramai. Siapa? Apakah akidah dia? Akidah dia ulama-ulama salaf. Asy'ari wal Maturidi, bermazhab dengan mazhab imam mazhab. 4 mazhab. Ada juga mengatakan beliau itu Syafi'i. Sultan Arifin, itu Syekh Ismail. Guru dia Syekh Yusuf. Semua datang daripada kota Mekah tu. Yang banyak juga bawa Islam, yang dulu menjadi pusat keagamaan di sana tu. Apa akidah dia? Orang Islam, orang Melaka kita ni masuk Islam disebabkan tangan-tangan mereka. Nenek moyang kita, sebab tangan-tangan mereka lah. Sebab mereka punya dakwah apa akidah mereka? Asy'ari wal Maturidi. Dan juga bermazhab dengan mazhab fiqh Imam Syafi'i. Di antaranya tu, di belakang Masjid Kampung Hulu, Al-Habib Abdullah Al-Haddar tu. Lebih kurang 400-500 tahun dulu tu. 400 ke 300 tahun dulu. Yang banyak juga memasukkan Islam, orang Islam yang berdakwah di sini. Apa akidah dia? Syafi'i. Tarikat dengan tarikat Ba'alawi. Ulama-ulama habaib tu. Habib-habib tu yang datang ni. Nampak? Hari ni ada orang bahawasanya dia tengok habib-habib ataupun ulama-ulama ataupun orang yang bermazhab, rasa legit. Jangan. Jadi ibadah kita ni nak masuk syurga, mesti i'tiqad yang sahih. Akidah yang benar. Kita ni dijajah berapa ratus tahun? Berapa ratus tahun tadi? Berapa ratus tahun? Sejak daripada zaman Portugis. 400 tahun. Lebih kurang 400 tahun. Kita dijajah. Tapi agama kita tak tukar. Apa sebab dia? Agak-agak apa? Siapa yang membela agama ketika itu? Para ulama. Para tuan-tuan guru. Ulama Nusantara kita. Tuh. Mereka yang bawa fikrah, mereka yang bawa akan mazhab, mereka yang bawa akidah yang benar dengan sifat 20 yang kita mengaji hari ini. Yang ulama-ulama susun, Al-Imam Asy'ari wal Maturidi. Sebab tu kita hari ini masih lagi masuk iman. Kita tengok di negara jiran Thailand, kita tengok di negara Filipina, kita tengok di negara-negara yang lain, Vietnam, umpamanya mereka dijajah, apa terjadi dengan agama mereka? Apa terjadi? Di antara mereka yang dulu Islam, ada kebanyakan Islam. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak dapat diselamatkan oleh kerana apa? Akidah mereka tidak kuat. Tapi ulama-ulama, tuan-tuan guru pondok, di antaranya tuan guru Tok Kenali, itu semua tu jasa yang sangat besar kepada umat. Siapa mereka? Penjajah Jepun datang, orang British datang, tapi akidah tetap Islam. Rasa nikmat hari ni boleh pergi masjid. Kalau bukan kerana ulama-ulama dulu yang berbawa mazhab dengan Asy'ari wal Maturidi dan juga mazhab Imam Syafi'i, hari ni tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaknya ni dah tak jadi masjid tapi jadi gereja agaknya. Tapi sebab ulama-ulama dulu. Ini yang dikatakan Nabi SAW, mesti i'tiqad sahih. Ibadah, artinya kita itu menyembah Allah dengan i'tiqad, akidah kita yang benar. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan Allah ta'ala kurniakan kepada kita tauhid yang kukuh. Allah ta'ala jadikan kita dengan anak-anak kita, isteri kita, semuanya di atas aliran ahlu sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang bertakwa. Allah jauhkan kita daripada api neraka. Allah ta'ala himpunkan kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.